baca sedikit riwayat hidup Syekh Ali Al-Marsafi radhiyallahu anhu. Jadi Marsaf ni salah satu kampung di Qalyubi di Mesir. Syekh Ali Al-Marsafi ni meninggal dunia tahun 930 Hijrah. Maksudnya lebih kurang dah 400 tahun yang lalu. Bapa ni bekerja sebagai pembuat kasut. Dan semasa Syekh Ali Marsafi ni masih kecil, dia sempat berjumpa dengan seorang wali Allah Ta'ala yang agung yang bernama Syekh Madian. Masa umurnya 8 tahun. Dan Syekh Madian tadi tu telah mentalkinkan dia zikir semasa dia umur 8 tahun tadi. Kemudian apabila dia dah dewasa, anak saudara kepada Syekh Madian tadi memberikan izin kepadanya untuk menjadi guru. Maksudnya nak bagi tahu itulah faedah ibu bapa. Maksudnya membawa anak kita berjumpa dengan guru-guru untuk mengambil talqin. Tak kira lah anak tadi umur berapa sekalipun. Sekurang-kurangnya dia pernah berjumpa dengan guru. Kan? Dia bersalam saja dengan guru tu pun dah dapat berkat. Dia tengok jumpa guru pun dah dapat berkat. Lebih lagi dia bawa jumpa guru yang amat agung di zaman tersebut dan talqin terus. Pada ketika anaknya pada ketika Syekh Ali ni berumur 8 tahun. Jadi dengan keberkatan pandangan Syekh Madian tadi, dan dengan berkat doa Syekh Madian tadilah dia menjadi Syekh yang amat agung di zamannya. Jadi Syekh Ali, kalau dalam kuliahnya, apabila dia tengah bercakap tentang permasalahan tarekat, hakikat dan seumpamanya, apabila datang orang yang bukan ahli seperti qadi-qadi, ahli fiqah, ahli kitab, jadi dia akan tukar percakapannya kepada permasalahan fiqah pula. Nahu, saraf dan seumpamanya. Dan dia bercakap perkara tarekat hakikat di sisi bukan ahlinya ialah satu keaiban. Dan dia kata sekiranya orang yang bukan ahli tadi dah balik, baru dia bercakap semula permasalahan tarekat. Dan dia kata tidak dari kalangan, masa orang tanya juga, kenapa kamu tak buat kuliah di Masjid Azhar, dia kata. Menjami Azhar zaman tu dah dibina. Dia kata itu bukan antara akhlak ahli-ahli tasawuf, dia kata. Sesungguhnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan ulama-ulama selepasnya hanya mengajar ilmu hakikat. Maksudnya kita kena beza. Maksudnya yang penulis bagi tahu sekarang ni, ilmu yang tertinggi tadi tu, yang dipanggil ilmu rahsia tadi, dia hanya bercakap tentang ilmu hakikat tadi betul-betul di dalam rumahnya sahaja. Ini dia bagi tahu Syekh Junaid dia. Syekh Junaid dan guru-guru selepas ni. Padahal zaman tu zaman tabi'in. Maksudnya manusia ni semua zaman tu orang baik-baik bagi. Pun di zaman tersebut Syekh Junaid Al-Baghdadi tidak menceritakan tentang permasalahan ketuhanan, melainkan di tengah-tengah rumahnya sahaja. Takut untuk didengari oleh orang yang bukan ahli dan tidak memahaminya, lalu mengutuk ahli-ahli tarekat, lalu orang tersebut akan binasa. Jadi itu jawapan Syekh Ali apabila dia tanya kenapa buat pengajian menyuruh-menyuruh. Dan pengajian itu bukan pengajian macam kita buat ni. Maksud kalau kita baca kitab Anwar Qudusiyah ni, ini pengajian secara umum. Maksudnya ini ialah maklumat am di dalam tarekat. Yang disembunyikan oleh syekh-syekh ni ialah ilmu hakikat yang tak diajar pun dia, melainkan apabila seseorang tadi datang bersuluk sahaja. Wa min kalamihi, dan setengah daripada kalam Syekh Ali, telah bersepakat ahli tarekat, ajma'a ahlu tariq ala anna al-multafita li ghairi shaykhihi la yuflihu. Ini panduan daripada Syekh Ali. Maksudnya daripada zaman dia dah bagi tahu, telah bersepakat ahli tarekat bahawa sesungguhnya orang yang suka berpaling, murid dia dah ada guru, tapi dia suka berpaling li ghairi shaykhihi, kepada selain daripada syekhnya sendiri, la yuflihu, tidak akan berjaya. Maksudnya jumpa syekh sana pun nak ikut, sekejap jumpa syekh ni pun nak ikut, ataupun hatinya berbuat nak ikut syekh ni ke nak ikut syekh ni. Oh, syekh ni lagi power, syekh ni tak power, syekh ni hebat, syekh ni tak hebat. Itu dia kata ajma'ah, telah bersepakat ahli tarekat. Jadi kena berhati-hatilah syaitan. Dia nak suruh kita keluar, yazbillah, keluar daripada tarekat tu mungkin susah, tapi dia was-waskan dalam hati dia. Syekh Ali juga berkata, idza zakara al-muridu rabbahu bi syiddatin tuyat lahu maqamatu tariq bi sur'atin
Wa rubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin. Sekiranya berzikir murid tadi dengan bersungguh-sungguh. Bisyiddah ni macam kita dah belajar tadi, maksudnya berzikir dengan betul-betul kuat. Berzikir dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh perasaan. Maksudnya nak menzahirkan sepenuh perasaan tu macam mana? Kalau kita zikir diam tadi, kita nak menzahirkan sepenuh perasaan tadi dengan duduk tak bergerak-gerak, tarik tasbih laju. Maksud itulah kita menzahirkan bersungguh-sungguhnya. Kalau duduknya goyang, garu sana garu, itu maknanya tak bersungguh-sungguh. Dia biasa kan. Maksudnya kalau zikir diam, bersungguh-sungguhnya ialah diam bersungguh-sungguh lah. Lepas tu dan diarahkan gerakkan jari je. Pusingkan tasbih. Pusingkan tasbih tu bersungguh-sungguh, tak berapa laju boleh pergi. Itu tanda bersungguh-sungguh sekiranya zikir diam. Tapi kalau kita dah zikir malam Jumaat tadi, dah disuruh zikir sekuat-kuatnya, tak kuat pula. Kan masa tu suara pun tak nak keluar. Ataupun malu ke, ataupun segan ke, nak jerit-jerit ke. Jadi kan dia panggil berlawan. Time kita suruh dia bergerak, dia nak bergerak. Time kita suruh bergerak lah seluruhnya, dan tutup lampu pun satu tujuan tutup lampu tu tak nak bagi orang tengok. Kan tak adalah segan lah kita nak jerit ke, apa nak jadi ke, supaya gelap. Jadi tempat tu orang kita sendiri pun tak nampak. Jadi penulis kata, sekiranya murid tadi berzikir dengan bersungguh-sungguh dan kuat, bisyiddatin tadi, Allah Ta'ala akan melipatkan makom-makom tarekat dengan segera. Maksud, makom tadi ada 124,000. Allah Ta'ala nak lipatkan berapa ratus ribu, berapa puluh ribu pun kita tak tahu. Maksudnya akan dilipatkan makom tadi dengan lebih cepat. Warubama, dan boleh jadi dia boleh melintas dalam satu tempoh masa dalam sejam, perkara yang orang tadi tak boleh lintas dalam masa sebulan. Jadi apabila kita zikir tadi, zikirlah bersungguh-sungguh. Sama ada diam bersungguh-sungguh, senyap bersungguh-sungguh. Itu maknanya senyap bersungguh-sungguh. Nafas pun tak boleh berbunyi. Dan apa benda pun tak boleh berbunyi. Ataupun jeritlah bersungguh-sungguh. Ada dua keadaan yang kita kena cuba usahakan. Kalau kita datang pada majlis senyap, kena senyaplah bersungguh-sungguh. Kalau kita datang kepada majlis mengeluarkan suara, menggerakkan seluruh badan, buatlah bersungguh-sungguh. Syekh Ali juga berkata, as-saliku min tariqi zikri ka ta'iril mujid. Dia kata orang yang bersuluk, maksudnya orang yang berjalan dalam tarekat, melalui jalan berzikir, dia kata, sama seperti burung yang terbang mendekatkan diri. Jadi kalau kita tengok burung terbang ni laju. Ada pun orang salik tanpa berzikir, dia nak jalan kepada Tuhan juga. Guru zikir tak mau cari. Tapi saya nak semayang. Semayang je lah. Saya nak puasa sajalah. Kan. Jadi kata kalau orang tu semayang saja, ataupun puasa saja, kaman yazhafu taratan. Dia kata tak terbang pun. Dan tak berjalan pun. Kaman yazhafu, seperti orang yang merangkak. Kan pening. Jadi kita umur tak panjang. Jadi kita nak buat kerja yang amat perlahan. Merangkak. Wa yaskunu ukhra. Lepas tu tak bergerak dalam satu masa yang lain. Satu masa dia rasa macam ada kuat sikit. Tengah semayang tadi dia merangkak sikit. Nanti dah habis semayang, berhenti terus. Berhenti. Itu dia kata perumpamaannya. Nak bandingkan dengan orang yang terbang seperti burung. Di zaman dulu ni burung je yang ada. Jadi dia bagi contoh terbang seperti burung. Hari ni kita boleh kata terbang seperti jet pejuang tu. Kan laju. Bergegar satu dunia ni kalau dia terbang. Jadi penulis kata, orang ni dah lah dia tadi merangkak. Lepas tu kalau merangkak berterusan laju-laju tu adalah harapan nak sampai juga. Tapi ni merangkak sekejap, berhenti lama. Merangkak sekejap, berhenti pula. Ma'abu'adil maqsad. Di samping amat jauh tujuan yang nak dicapai. Jadi akhir sekali penulis Syekh Ali kata, boleh jadi qata'a umrahu, dia menghabiskan seluruh umurnya, walam yasil, tak sampai-sampai pun ke ujung. Dan akhir sekali dia kata, wa iyyaka wal akla min ta'ami fallahin fa innahum mujarramun li zulmatil qalb. Dia kata jangan sekali-kali kamu makan makanan orang yang tidak amanah. Maksudnya orang yang jual belinya tak amanah, timbangannya tidak amanah. Dia kata perkara tersebut telah dikenal pasti menyebabkan hati manusia menjadi gelap.
Dan akhir sekali kisah daripada Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu. Maksudnya Syekh Abdul Wahab ni, Syekh Abdul Wahab Syarani cerita tentang diri dia. Dia kata, satu ketika ada seorang syekh, ada seorang lah namanya Abul Abbas Harisi. Dia kata orang ni yang bernama Abul Abbas ni duduk antara Maghrib dan Isyak. Maghrib dan Isyak ni kita kata sejam lah. Tapi dia boleh membaca khamsa khatamatin. Dia boleh mengkhatamkan Quran sebanyak 5 kali. Wa ana asma'u, dan aku dengar je, dia kata. Itu keramat yang Allah bagi. Keramat memanjangkan masa, menguatkan ingatan, membuka Al-Quran tersebut dalam hati mereka. Itu semua keramat. Maksudnya bukan amalan yang kita boleh usahakan. Keramat Allah bagi. Maksudnya antara Maghrib Isyak, kita nak baca 5 juzuk pun tak habis. Dia ni khatam ni 5 kali. Bukan 5 juzuk, khatam ni 5 kali. Dan Imam Abdul Wahab Syarani kata, aku dengar benda tu berlaku. Dan aku pun cerita dekat Syekh Ali. Syekh yang kita tengah bincang kan. Jadi Syekh kata, wahai anakku, dia kata, ana qara'tu, aku dah membaca, dia kata, marratan, satu ketika, hala suluki, tak kira aku sedang bersuluk berjalan kepada Allah. Ni Syekh Ali ni kata, salasami'atin wa sittina khatmatan fil yaumi wal layla. Di dalam satu hari tu aku baca 360 kali khatam dalam masa 24 jam. Maksud kalau sejam tu dia khatam 15 kali, 15 kali, 15 kali. Itulah keagungan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita dengar sejarah orang baca Quran satu hari khatam, kan, satu hari 2 kali khatam pun kita rasa amat agung. Tapi itu ialah kudrat manusia yang biasa, yang dizahirkan. Tapi apabila wali Allah menzahirkan keramat mereka macam ni ya. Dia 24 jam tu, maksudnya kita berpening 24 jam tu, tak makan ke, tak tidur ke, tak ada ke buat benda lain ke. Tapi dia kata dalam 24 jam, kalau khatamnya 100 kali pun kita dah pening, macam mana nak baca. Tapi ni dalam 24 jam khatamnya 360 kali. Itu guru ni, maksud Syekh Ali memberitahu. Jadi itu satu contoh keramat yang amat kecil yang dizahirkan oleh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala je lah yang tahu. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan mereka. Dan jangan sekali-kali kita tengok, ini syekh ni tak ada amalan pun. Syekh ni duduk diam je. Syekh ni tak pernah pegang Quran ke. Kan syekh ni baca Quran tak betul ke. Tajuk tak betul ke. Jangan sekali-kali kita ada niat jahat macam tu. Kan, sebab dia punya satu amalan yang dia buat ni pun, daripada kita hidup sampai mati pun kita takkan boleh buat. Itu belum cerita amalan-amalan dia orang lain. Jangan sebab kita mengaji kitab ke, atau kita baru berzikir ke, ataupun kita dah pandai ke, ataupun kita ada kejayaan ke, maka kita memandang rendah kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kata, ini apa? Syekh ni tak pandai bahasa Arab. Syekh ni tak boleh cakap Arab. Syekh ni tak power. Syekh ni tak hebat. Sebab kita tak tahu keramat yang Allah bagi pada mereka tadi. Ini satu contoh je. Yang Syekh tu bagi tahu pun, Syekh Ali bagi tahu kepada Syekh Abdul Wahab. Kalau dia tak bagi tahu, sampai bila lah pun tak tahu. Dan tak pernah ditulis pun dalam mana-mana kitab. Masa kita baca Imam Nawawi sendiri, masa dia tulis kitab Tibyan tadi, dia kata paling banyak khataman yang dia pernah dengar sehari semalam 8 kali, dia kata. Maksud Imam Nawawi dia cerita tentang adat manusia biasa lah. Tapi bila cerita tentang keramat ni, cuba dia tengok. 8 kali nak dibandingkan dengan 300 ni, kan amat jauh bezanya. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan wali-wali Allah. Kerana sebagian besar wali-wali Allah ni dia tidak menzahirkan diri mereka tadi orang yang alim. Dia tak menzahirkan diri mereka tadi manusia yang tinggi ilmu. Bahkan dia menzahirkan sebaliknya. Bekerja sebagai tukang kasut, bekerja sebagai penjual sayur dan seumpamanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi dia meninggal dunia pada tahun 930 Hijrah dan dia kebumikan di zawiyahnya sendiri dekat jambatan Amir Hussein. Dia kata dekat dia dengan Jami' Azhar tadi. Dan moga-moga Allah Ta'ala merahmati Syekh Ali. Dan moga-moga Allah Ta'ala merahmati Syekh Ismail yang baru meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala memelihara kita semua daripada gangguan. Dan memelihara kita semua daripada ujian, musibah, kematian wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari segala baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.